SPM dia tak sama macam yang dulu-dulu. Okey, ada yang dah tekan rekod. Alhamdulillah, terima kasih. Dia tak sama macam yang format dulu-dulu. Kalau dulu-dulu ya, ni kita ceritalah santai. Soalan pertama, pengajian Al-Quran. Soalan kedua, pengajian hadis. Soalan ketiga, ulum Quran. Soalan keempat, ulum hadis. Soalan kelima, akhlak dan sirah. Akhlak, soalan keenam sirah. Dia ada 6. Jadi daripada 6 ni, murid kena jawab 4. Murid kena jawab 4. Jadi biasanya Ustaz akan suruh murid jawab pengajian Al-Quran, pengajian hadis, ulum Quran, akhlak. Biasa Ustaz suruh diorang jawab yang tu lah. Tapi untuk awak, dia tak ada pilihan dah macam tu. Untuk awak, wajib jawab semua soalan. Pengajian Quran, pengajian hadis, ulum Quran dan ulum hadis dalam satu bahagian. Kemudian akidah dan juga akhlak. So, untuk bahagian ulum hadis ni, ramai yang dia, orang kata apa, istilah dia terciduk lah. Terciduk ni maknanya dia kurang faham kan. Jadi malam ni kita akan kupaskan tajuk-tajuk ulum hadis. Dan untuk kelas-kelas yang lain pun nanti kita akan buat ulum hadis. Dan bila kita bersemuka nanti kita dah boleh buat latih tubi insyaAllah. Okey, dan jangan lupa juga ayat hafazan awak tu. Sekarang dah bulan 7, 8, 9, 10. 3 bulan lagi 3 bulan lagi. Minta untuk prepare. Okey. So sekarang ni Ustaz nak mulakan kelas ya. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah akan dikurniakanlah kejayaan kepada murid-murid yang akan menghadapi SPM ini, iaitu murid 4 Abu Bakar, 4 Bukhari, 4 Ghazali, 4 pula, 5 Abu Bakar, 5 Bukhari, 5 Ghazali. Semoga mereka ini mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021 dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kelas ni santai je Kalau rasa nak live ada urusan, awak chat dah dulu, jangan main belah macam tu je kan. Type, Ustaz saya ada hal. Type, betul awak boleh keluar, tak ada masalah. Kelas kita ni pun tak lama sangat. Paling lama pun mungkin sejam. Paling lama. Paling lama. Okey. So tengok paparan ni. Okey. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Dua perkara. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa yang biasa ditanya kat sini kan? Biasanya ditanya, apa yang Ustaz sebut ni boleh awak catat kat buku catatan atau awak screenshot, tak ada masalah Okey. Bila kita sebut hadis mutawatir dengan hadis ahad, bermakna kita tengah kaji berapa bilangan perawi hadis. Bila contoh hadis innamal a'malu binniyat. Bila hadis innamal a'malu binniyat, dia kata hadis ahad. Bermakna dia tengah menyatakan berapa orang yang meriwayatkan hadis tu. Jadi kita bila sebut mutawatir dengan hadis ahad, kita merujuk kepada berapa orang yang meriwayatkan. Itulah istilah dia. Okey, untuk yang pertama ni, kalau awak semua faham, awak tekan high five. Untuk yang pertama ni. Okey, alright. Sebab dia ada satu lagi tau. Satu lagi, pembahagian hadis mengikut siapa disandarkan. Kalau kepada Nabi, namanya marfu'. Kalau kepada sahabat, namanya mauquf. Kalau kepada tabi'in, maqtu'. Itu pembahagian kepada siapa disandarkan. Kepada siapa disandarkan tu maknanya, ini kata-kata siapa. Macam tu. Tapi kalau merujuk bilangan, dia akan keluar dua ni je. Iaitu mutawatir dengan ahad. Alright. Kita pergi yang seterusnya. Okay, alright. Pengertian. Ustaz? Ya, saya. Ustaz share screen Share screen. Tak keluar ke? Kat saya ni tak keluar. Oh, tak keluar. Okay, kejap. Oh, tak keluar ya. Sekejap. Oh, ya Allah. Lupa. Tadi kan Ustaz buka cerita kartun tadi kan. Patutlah awak semua macam tak nampak Okay, sorry.
Okey, barulah share screen kan. Mana tadi? Okey, kat sini. Kat sini. Okey. Ni dia. Yang ini dah jelas tadi pembahagian hadis. Kita nak ikut bilangan. Okey, pengertian. Pengertian ada dua, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Jarang ditanya dari segi bahasa untuk tajuk ni. Jarang ditanya. Yang selalu ditanya, segi bahasa dekat tajuk lain. Tajuk wahyu. Itu tingkatan 5 Okay, so kat sini hadis mutawatir ni apa? Bahasa ringkas dia, hadis mutawatir ni, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai. Okey, perawi yang ramai. Perawi yang ramai ni maknanya bila Nabi cakap yang dengar tu ramai. Lepas tu dia pula bagi tahu kat orang lain. Macam tu. Jadi hadis mutawatir ni diriwayatkan jumlah dia, perawi dia sangat ramai dan mustahil pada adat. So perkataan yang awak mesti kena ada, mustahil pada adat. Dalam Ustaz menanda kertas SPM, inilah perkataan-perkataan yang meja peperiksaan dia akan cakap, pemeriksa, ada perkataan ni, ada markah. Kalau tak ada markah. Okey, so perawi yang ramai. Mustahil pada adat. Mustahil pada adat, mereka melakukan pendustaan. Tak ada perkataan berpakat pun tak apa. Yang penting ada perkataan mustahil mereka melakukan pendustaan. Boleh juga benda lain, contohnya penipuan terhadap hadis Rasulullah. Jadi bahasa mudah dia, hadis mutawatir ni diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka ni berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dalam masa 1 minit cuba hafalkan. So 1 minit Nanti kita akan panggil nama lah murid. Tak tahu jangan takut, tak kena denda pun. Okey. Try 1 minit Hadis mutawatir. Ini kiranya Ustaz bantu awak study lah malam ni kan. Kita bantu awak study. Siapa yang nak jawab, boleh tekan high five. Apa nama dia panggil nanti tolong jawab Okey, rasa-rasanya dah hafal ke? Dah hafal ke? Ya Ustaz. Belum lagi? Okey, belum lagi. Ada tak siapa nak tanya hadis mutawatir ni? Ustaz, maksudnya apa maksud mustahil pada adat ni? Okey, macam mana mustahil pada adat tu? Ni Ustaz bagi contoh Ustaz bagi contoh, okey, Ashraf dekat rumah tengah main handphone Tiba-tiba Mak Ashraf datang. Mak Ashraf cakap, Ashraf, tadi ada kemalangan dekat depan rumah. Ashraf pun dengar, oh ada kemalangan. Okey, sambung main game. Lepas tu Ashraf pun keluar, sidai baju. Masa Ashraf tengah sidai baju, datang jiran sebelah. Ashraf, nak tahu tak? Tadi ada kemalangan depan rumah. Jadi Ashraf dah dengar 2 berita dah. Lepas tu Ashraf pun turun, pergi ke kedai runcit. Lepas tu ada India, kedai runcit tu. Halo Ashraf, lu tahu ke itu langgar juga depan, belakang, depan accident juga itu depan. Maksudnya nak beritahu ada accident lah. Ashraf dah dengar 3 berita dah. Lepas tu bila nak naik atas rumah, berselisih dengan kawan. Kawan cakap, Ashraf, tadi ada berlaku kemalangan. Ashraf dah dengar 4 berita. 4 berita inilah yang dikatakan mustahil pada adat mereka ni melakukan pendustaan. Sebab dia tak pernah jumpa dan dia beritahu Ashraf benda yang sama. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, sahabat A cakap benda yang sama dengan sahabat B. Cakap benda yang sama dengan sahabat C. Cakap benda yang sama dengan sahabat yang D. Sedangkan keempat-empat sahabat ni, dia tak jumpa pun. Tapi dia tahu Nabi pernah cakap benda tu. Sebab tu dikatakan pada adat mustahil diorang ni melakukan penipuan. Okey, jelas tak? Jelas, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itu Ustaz bagi kiasan. Kiasan. Jadi berita tu dinamakan mutawatir lah. Orang cakap kat kita kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni Perdana Menteri Malaysia. Jadi benda tu semua orang cakap. Jadi khabar tu dinamakan mutawatir. Tak ada pula kita naik Grab pergi Putrajaya, kita naik Putrajaya,
tengok kat pintu, betul lah. Tak ada. Orang tak semak pun macam tu. Okey. Jadi, dah faham ke hadis mutawatir ni? Faham Okey, kita nak minta volunteer. Siapa boleh bacakan apa takrif hadis mutawatir? Siapa nak volunteer? Tekan high five. Okey, Muhammad Luqman. Luqman. Apa dia Luqman? Hadis mutawatir. Apa Ustaz? Hadis mutawatir ni apa? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai Okey. dan mustahil pada adat mereka melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah. Ya, dapat 2 markah Luqman. Maksud Kat Ustaz, sini ada Ustaz pernah tanda murid dapat 1 markah. Kenapa dia dapat 1 markah? Dijawab macam ni. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai yang pada adat mereka mustahil melakukan penipuan. Sampai situ je. Dia tak sambung yang pada hadis Rasulullah tu. Okey, so perawi tu siapa kan? Inilah perawi. Ustaz rasa dah pernah terang dah kat awak perawi ni apa kan? Dah pernah terang ni. Okey, so kita skip je. Okey, apa syarat-syarat hadis mutawatir? Awak ingat je, hadis mutawatir ni syarat dia ada 4. Ada 4 je. Ramai murid tersalah, dia jawab 3. Dan soalan dekat sini biasanya dia akan tanya senaraikan 4 syarat hadis mutawatir. Ataupun dia akan tanya senaraikan 2 syarat hadis mutawatir. Itu je soalan yang popular dia akan tanya. Dia takkan bagi markah sampai dua jawapan nak 4 markah. Jarang. Kalau dia nak 4 markah, mesti benda tu 4. Okay, apa syarat dia Syarat dia ni, untuk syarat pertama dengan syarat kedua, dia ada dekat takrif. Jadi kat situ dah senang dah. Okay, syarat hadis mutawatir, hadis tu diriwayatkan perawi yang ramai. Ulama berbeza pendapat berapa jumlah dia tu, minimum dia. Okey, cuba hafalkan yang pertama. Syarat pertama, hadis tu diriwayatkan perawi yang ramai. Ramai perawi dia. Tapi ulama berbeza pendapat berapa jumlah dia. Okey, siapa ingat agak-agak berapa jumlah yang ulama berbeza tu? Siapa tahu? Agak-agak, siapa tahu? Kalau tak tahu, tekan high five. Tak tahu. Okey, Ashraf tahu ke tak tahu? Tak tahu Okey, ramai tak tahu. Okey. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sekurang-kurangnya 4. 4 baru dinamakan mutawatir. Ada yang kata jumlah perawinya 5. 4, 5, 20, 40. Ingat tu. 4, 5, 20, 40. Okey, itu yang pertama. Okey, itu yang pertama Okey, yang kedua, bilangan perawi yang ramai sampai tahap mustahil pada adat, mereka ni berpakat untuk melakukan penipuan terhadap Rasulullah. Dia sama juga yang pertama tadi, perawi ramai juga yang nombor 2 ni, tapi dia punya uraian dia tu, mustahil pada adat mereka melakukan penipuan. Macam mana mustahil pada adat tu, macam kita cerita tadi tu. Yang macam Ashraf tadi tu. Mak dia bagi tahu, jiran, tokek kedai, kawan dia. Yang pada adat, mustahil lah berlaku penipuan. Apatah lagi hadis Nabi tau. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, ahli sunnah wal jamaah, semua dah sepakat mereka ni tidak akan melakukan penipuan. Okey, so yang pertama, yang kedua, siapa nak tanya? Kita open. Siapa nak tanya? Ada tak nak tanya? 1 dan 2. Setakat ni saya faham. Faham Okey, siapa-siapa yang faham, senang je. Tekan je high five. Tekan je high five. Faham? Okey, 2 ni dah faham. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, syarat ketiga, mesti jumlah perawi tu seimbang setiap tabaqat. Mesti seimbang setiap tabaqat. Tabaqat tu peringkat sanad. Macam Ustaz pernah terang sebelum ni kan. Yang ini. Rasulullah. Lepas Rasulullah, sahabat. Sahabat, tabaqat yang pertama ataupun peringkat yang pertama. Tabi'in peringkat kedua. Tabi'in peringkat yang ketiga.
Jadi setiap tabaqat tu, tabaqat satu sahabat, tabi'in dengan tabi'in, dia mesti kena seimbang. Seimbang tu macam mana? Kalau 7 orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah tu dalam kalangan sahabat, mesti tabi'in tu jumlah dia 7 orang tu mesti lebih, 8 hingga ke atas. Macam ni 200. So, dinamakan seimbang. Seimbang tu maksudnya dia menaik jumlah dia. Kemudian tabi'in 2,000 orang. Dia lagi menaik. Jadi graf dia tu menaik. Bila graf dia menaik, setiap tabaqat tu seimbang, maka itulah antara syarat-syarat hadis mutawatir. Berita tu. Tapi kalau berita tu, dekat peringkat sahabat ni dah cantik dah 2. Tapi kat sini, ni contoh ya. Peringkat sahabat dah cantik 7. 7 dah lebih. Sebab ulama' cakap tadi, ada ulama' kata 4 orang dah boleh katakan mutawatir kan. Dekat tabi'in, 2 orang. 2 orang ni dah sikit daripada 4. Kemudian 2,000 orang. Bila ada nombor yang kurang daripada 4 orang, terus dinamakan tidak seimbang. Hadis ni tidak seimbang. Bila tak seimbang, maka tak dinamakan dia itu hadis mutawatir. Okey, untuk syarat yang ketiga ni, boleh tak faham? Jelas tak? Kalau jelas, awak komenkan jelas. Awak komenkan jelas. Untuk syarat yang ketiga. Kita sekarang ni tengah syarat yang ketiga. Ashraf kata jelas. Okey, Ashraf kata jelas. Yang lain macam mana? Amirul Firdaus. Okey, Izmin jelas. Jelas. Okey, Ustaz target SPM nanti keluar tajuk ni. Ustaz target Target je lah. Jangan tak keluar nanti awak marah pula Ustaz kan. Kecam pula buat poster. Kecam Ustaz Ilmi kan. Jangan Okey, sekarang dah syarat yang ketiga. Dia kan ada 4. Syarat yang keempat, mesti perkhabaran tu, maksudnya perkhabaran tu, cerita tu, mesti dia melalui panca indera yang 5. Mesti melalui panca indera manusia yang 5. Contohnya, sekurang-kurangnya perawi tu cakap, sami'na, aku dengar Rasulullah pernah berkata. Ataupun dia kata, ra'aina, aku melihat Nabi Muhammad apabila makan menggunakan tangan kanan. Contoh. Bila hadis-hadis, kalau awak baca hadis, ada perkataan-perkataan sami'na, ra'aina, itu ciri-ciri hadis mutawatir. Kita tak kata lagi hadis mutawatir, itu baru ciri-ciri. Sebab nak dinamakan hadis mutawatir, mesti cukup 4 ni. Dia tak boleh yang nombor 4 ada, nombor 3 ada, syarat 2 tak ada, syarat 1 tak ada, tak boleh. Tapi kita ni dah mudah lah sebab ulama' semua dah kategorikan dah. Hadis ni hadis apa, diorang dah buatkan kerja untuk kita. Kita ni tinggal nak kaji je, nak belajar je. So itulah dia syarat-syarat hadis mutawatir. Okay, faham tak syarat hadis mutawatir ni? Kesemuanya. Faham tak? Kalau faham, tekan high five. Tekan high five. Alhamdulillah. InsyaAllah 10, 12, 13, 16, 20, 1, 18. Okey, bagus Awak pernah tak tengok kalau cerita Inggeris, bila askar-askar ni, bila dia terkurung ke, tak salah askar ke apa-apa kan, dia orang mesti akan merakam tau. Macam wasiat lah, apalah kan. Macam contoh dia nak mati kan. Jadi awak semua, sekarang ni kita hidup zaman teknologi kan. Awak pun ada handphone. Awak pun ada, mungkin ada laptop ataupun kita ada Google Drive. Apa-apa yang awak nak hafal, awak rakam, awak cakap seorang-seorang, lepas tu awak send ke Telegram pun boleh, awak send ke mana? Ke Facebook, tapi janganlah public kan, only me lah. Maksudnya, setiap apa yang awak buat tu awak rakam. Bila awak rakam, awak bercakap, dia akan senang nak ingat. Ini pengalaman lah, pengalaman. Ustaz masa belajar dulu, sebab Ustaz belajar kat asrama kan. Jadi bila Ustaz baca, nanti Ustaz akan cerita kat kawan. Ustaz kat satu bilik 4 orang. Sebab kita tak pakai dorm, kita pakai bilik asrama kita ni. Jadi Ustaz akan cakap kat katil depan. Nanti dia cerita pula kat Ustaz. Bila orang cerita, dia senang nak ingat. Ini tips Okey, seterusnya. Kita pergi kepada pembahagian. Hadis mutawatir sampai kiamat ada 2 je bahagian. Satu nama dia mutawatir lafzi, satu namanya mutawatir maknawi. Senang je, lafzi, maknawi.
Mutawatir lafzi ni macam mana? Dia adalah sama dari sudut lafaz dan makna. Contoh hadis ni, dia kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni 70 orang sahabat Nabi meriwayatkan. Ramai tu kalau 70 orang. 70 orang riwayatkan lafaz yang sama, semua sebut man kadzaba alayya, tak ada tinggal satu huruf pun. Semua cakap benda yang sama. Macam tu juga dekat tabaqat tabi'in, tabi'in, maksudnya makin lama makin ramai yang meriwayatkan. So hadis ini dinamakan mutawatir lafzi. Sebab semua orang sebut lafaz yang sama, maksud yang sama. Okey. So mutawatir lafzi. Macam jelas tak? Ashraf kata jelas. Dia dah angkat tangan siap-siap kan. Syarul macam mana Syarul? Okey Syarul. Jelas Ustaz. Jelas. Syafiq Adwa okey. Okey Okey. Fauzan okey Fauzan. Okey Alright. Tak dengar tu mungkin mic dia problem kan. Okey. So sekarang ni kita tengok mutawatir maknawi pula. Okey, maknawi. Mutawatir maknawi ni makna sama tapi lafaznya berbeza. Boleh tak jawab macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya dia membawa maksud yang sama. Makna dia sama dari segi makna tapi lafaznya berbeza. Contoh hadis ni, hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Soalan ni dia biasakan tanya dekat bahagian struktur nanti. Dia akan bagi hadis, dia bagi hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir apa dia kata. Dan tak ada pilihan jawapan. Tapi kita dah tahulah ini mutawatir lafzi kan. Kalau mutawatir maknawi, raf'al yadain fid du'a, maksudnya banyak hadis Nabi kalau Nabi nak makan, Nabi tadah tangan. Kalau Nabi nak doa, Nabi tadah tangan. Nabi rasa syukur, Nabi tadah tangan. Lafaz kan berbeza-beza. Ada yang kata Nabi makan, ada yang kata Nabi apa tadi? Bila lepas solat. Tapi maknanya sama, memohon tu tadah tangan. Jadi perbuatan memohon tadah tangan tu dinamakan hadis mutawatir maknawi. Okey. Jelas Right, sekarang ni Ustaz nak tanya soalan. Siapa yang dapat jawab, tolong tekan tangan. Tekan tangan tekan high five. Kita nak tanya soalan. Okey, soalan yang pertama. Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apakah maksud hadis mutawatir dari segi istilah? Siapa? Boleh. Ashraf. Okey, Ashraf. Pantas dia. Okey, Ashraf. Apa Ashraf maksud dia? Hadis mutawatir dari segi istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai. Dan mustahil pada adat mereka melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah. Betul tak? Ya, betul. Alhamdulillah. Itu hafal ke tengok tulisan? Hafal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. So dia ingat dah tu. Okey, siapa yang ingat macam Ashraf tadi? Tekan high five. Kita nak tengok siapa lagi kan. Siapa lagi yang ingat macam Ashraf tadi? Aflin, Shasha, Izzah. Ada 5, 6. Oh, ramai juga. Zaidatul, Amira. Ui, Masya Allah, ramai. Okey, Alhamdulillah. Okey, Allah bagi rezeki dapat hafal. Okey, soalan yang kedua. Berapakah syarat hadis mutawatir? Kita nak tanya macam perempuan. Berapa syarat hadis mutawatir? Siapa nak jawab? Angkat tangan. 4. Siapa jawab tu? Wardina. Oh, pantas. Tanpa menekan tangan ya. Ada 4. Syarat yang keempat. Siapa boleh beritahu? Laki perempuan. Open. Melalui panca indera. Melalui panca indera yang 5. Okey, bagus. Siapa boleh jawab yang syarat yang ketiga? Siapa boleh jawab syarat yang ketiga? Seimbang. Clue dia tabaqat. Seimbang. Clue dia tabaqat.
Seimbang. Macam mana nak bagi ayat komplit yang seimbang tu? Jumlah perawi mestilah seimbang. Ya, Setiap tabaqah. betul. Jumlah perawi hendaklah seimbang setiap tabaqat. Masya-Allah. Bagus ah. Okey. Soalan yang seterusnya. Ulama berbeza pendapat jumlah hadis mutawatir ni, perawi dia. Okey, siapa boleh bagi tahu Ustaz? Berapa jumlah yang mereka khilaf tu? Berapa? Okey, Uzairi. Berapa Uzairi? Dengar macam nak cakap tadi tu. Berapa? Izmin, berapa Izmin? Orang. Yang lain tak clear tu. Mikrofon dia tak dengar sangat. Dia pun tak dengar sangat kan. Siapa boleh bagi jawapan ni? Berapa ulama khilaf tadi? 4, 5, 20, 40. 4, 5, 20, 40. Okey. Hadis mutawatir terbahagi kepada 2. Nyatakan. Siapa boleh nyatakan? Saya Ustaz. Okey, Zairi. Okey, apa dia? Mutawatir lafzi, hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi. Maknawi. Okey, kalau hadis mutawatir yang sama dari sudut makna, berbeza dari sudut lafaz, itu mutawatir apa? Siapa boleh jawab? Maknawi. Maknawi. Okey, kalau hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, tu hadis mutawatir lafzi, berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis tu? 70 orang. 70 orang. Bagus. Asrar Widat. Okey, alhamdulillah. So maknanya dah selesai lah kat situ dah. Dah selesai dalam masa 25 minit. Alhamdulillah. So kita tengok apa hukum beramal. Hukum beramal ni pun selalu ditanya dalam exam. Dia tanya, apakah hukum beramal dengan hadis mutawatir? So jawapan dia senang je. Awak ingat hadis mutawatir ni macam Al-Quran. Wajib beramal. Simple. Nak bagi lagi best, wajib beramal. Boleh dijadikan hujah. Hujah tu maksudnya boleh dijadikan pendapat kita. Pendapat kita. Okey, yang kedua tu, so pertama tadi ingat ya, wajib beramal. Boleh dijadikan hujah. Syarat yang kedua, syarat pula dah. Hukum beramal yang kedua, hadis mutawatir ni sabit. Sabit ni maksudnya macam ni. Kita kalau tengok berita kan, dia dijatuhkan hukuman mandatory sabit. Dia disabitkan kesalahan mencuri. Macam tu. So sabit ni maknanya ialah telah ditetapkan. Qat'i ni secara pasti. Jadi hukum beramal ialah hadis mutawatir ini telah tetap secara pasti. Tapi awak mesti jawab perkataan sabit dengan qat'i. Tak ada perkataan ni pemeriksa akan pangkah. Jadi itu kena ingat, mention, kena perhatikan. Sabit dengan qat'i mesti kena ada. Okay. Siapa yang masih belum faham apa itu sabit, apa itu qat'i? Bagi tahu. Ada tak? Kalau tak ada, awak beritahu je faham type je chat faham. Sabit dengan qat'i. Faham. Awni kata faham, Ashraf pun kata faham. Sofia, Mairatul Afni, Syasha, Yasmin, Luqman. Okey. Kemudian kita tengok pula yang ketiga. Hadis mutawatir ialah ilmu dururi yang tidak boleh dipertikaikan. Ada tak perkataan yang awak tak faham kat situ? Dururi Ustaz. Dururi. Okay. Ilmu dururi. Ilmu dururi ni maksud dia ilmu yang tak payah nak belajar, pada pandai sangat, yang semua orang dah tahu dah. Contoh kan orang tanya apa? Najihah kan. Orang tanya Najihah. Ada tak Najihah dalam ni? Ada kan? Najihah. Najihah mana Najihah? Dekat saya? Ada tak? Kita bagi tak ada kot ni. Nur Anis ada Anis? Ada juga. Asrar Widat ada? Ada kan tadi? Ada. Okey, Asrar Widat. Kaabah kat mana? Kaabah kat mana Kaabah? Mekah. Jadi itu dinamanya ilmu dururi lah. Ilmu dururi. Maksudnya ilmu yang semua orang tahu. Tak boleh bertikai dah. Kaabah kat Mekah. Rukun Islam ada 5. Rukun Iman ada 6.
Solat 5 waktu. Jadi hadis mutawatir ni ilmu yang tak boleh nak dipertikaikan lagi dah. Jadi istilah dia dinamakan ilmu dururi. So kalau ada jawab exam nanti, sedia ada. ilmu dururi maksudnya ilmu yang pengetahuan yang umum. Kita nampak makcik tengah tori getah, kita jadi makcik, siapa Tuhan alam ni? Allah. Semua orang tahu benda tu. Siapa? Maksudnya ilmu yang tak payah nak sampai kena masuk universiti baru nak tahu siapa Tuhan. Sampai nak kena PhD baru tahu solat subuh berapa rakaat. Tak perlu kan. Jadi hadis mutawatir ni istilah dia ilmu dururi. Jangan waktu dia pula jawapan ilmu yang tak payah pandai sekolah. Dia salah pula macam tu. Nama dia tu ilmu dururi. Okey, so selesailah dekat bahagian hukum. Ini tak payah baca pun tak apa ni. Ini sama je dengan yang kat sini. Okey. So selesailah yang dekat sini kan. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pula apakah dia hadis ahad. Oh, kat sini tak ada pula hadis ahad Sekejap Okay, sementara tu saya nak cari yang hadis ahad tu. Saya bagi masa untuk awak semua mungkin dalam 3 minit untuk buat refresh. Refresh balik apa yang dah belajar tadi kan. Apa yang kita dah belajar tadi. Pengertian hadis mutawatir. Ada apa nak tanya tak? Saya faham Ustaz. Faham Okey, sekejap. Saya tengah cari. Patutnya ada tadi. Mungkin saya tak save tadi. Okey, sekarang kita nak masuk hadis ahad. Okey, hadis ahad ni, saya tak share screen. Hadis mutawatir lawannya ialah hadis ahad. Di mana pula hadis ahad ni? Jumpa pula kan. Hadis ahad ni maksud dia ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Itulah dia jawapan dia. Sangat simple Kalau soalan tanya apakah maksud hadis ahad? Hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Yang ini ilmu dirayah. Pembahagian hadis ahad ni dia ada 3. Satu dinamakan hadis masyhur. Sikit lagi nak masuk ni. Satu dinamakan hadis masyhur dan satu lagi dinamakan sebagai hadis aziz dan satu lagi adalah hadis gharib. Okey, kita buat sini. Hadis ahad. Okey, hadis ahad ni dia hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Maknanya bilangan perawi dia tu sikit lah. Dia ada 3 je. Masyhur, aziz, gharib. Masyhur, aziz, gharib. Kena ingat tu 3 tu. Boleh ingat tak? Senang je kan? Boleh ingat ni? 3 ni je. Okey, so kita tengok apa itu hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi bagi setiap tabaqat. Ni. Kalau kat dalam buku dia tulis hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Okay, kenapa dia kata atau lebih? Kat dalam buku tu kan. Okay, kenapa dia kata atau lebih? Dia kata atau lebih tu sebab macam kita tengok tadi, bilangan hadis mutawatir ni, ulama' dia berbeza pendapat. Ulama' kata yang pertama 4. Yang kita dah belajar tadi kan. Ulama' berbeza pendapat. Ada yang kata 4. Ada yang kata 5. Ada yang kata 20. Ada yang kata 40. Tapi majoriti ulama' kata 4. Majoriti kata 4. So, sebab tu dia kata
hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Bila atau lebih ni, maknanya kalau ulama tu kata hadis mutawatir tu 40 orang, ni 40 orang, maka kalau jumlah perawi dia 35 tu akan dinamakan hadis masyhur. Tapi tak nak bagi awak pening-pening kepala, awak ingat je perkataan ni pun pemeriksa akan tanda betul. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi setiap tabaqat. Tu je. Pun dah boleh terima dah pemeriksa. Macam mana tu? Dia macam ni. Kita bagi yang simple-simple je untuk awak ni faham untuk memahamkan awak. Dengan lebih detail nanti, insya-Allah masa awak masuk universiti nanti dia ada ilmu ni akan dibelajar lagi. Ni asas dia. Okey. Hadis masyhur, tabaqat pertama, sahabat 3, tabi'in 3, tabi'in 3. Maka akan dinamakan dia sebagai hadis masyhur. Kenapa? Sebab 3 orang perawi pada setiap peringkat. Okey, itu yang masyhur lah. Kalau yang aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi setiap peringkat. Peringkat tadi tu, ni 3. Jadi dia tak 3, dia 2 je. Maka bila dia 2, dinamakan hadis aziz. Bila awak baca buku hadis, dia boleh kata hadzal hadis aziz. Maknanya kita dah tahu, 2 orang perawi bagi setiap tabaqat. Okay, itu bagi aziz. Dan yang seterusnya ialah gharib. Gharib. Gharib ni pula, dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja setiap tabaqat. Seorang perawi setiap tabaqat. Yang inilah, yang 2 ni, dia jadi seorang sahaja. Seorang sahaja. Seorang. Maka dinamakanlah dia itu hadis gharib. Tu dia. Okay. Itulah hadis ahad. Jadi kalau orang kata hazal hadis gharib, ni hadis ahad sebab satu orang perawi bagi setiap tabaqat. Okay. So, jelas tak pembahagian hadis ahad? Kalau jelas, tolong tekan high five. Okay, ramai faham. Alhamdulillah. Okay. Hukum beramal ni last. Ni last hukum beramal. Hukum beramal, kalau hadis tu hadis yang ni tengok yang pertama, dia ada 3 hukum beramal. Hadis masyhur, aziz atau gharib, boleh beramal dengan dia dengan syarat hadis tu mesti sahih atau hasan. Sahih atau hasan ni bermakna berita tu berita yang benar. Kalau mutawatir confirm betul, kan mustahil melakukan pendustaan. Tapi kalau yang meriwayatkan tu seorang, tapi tak tahu lagi betul ke tak. Tapi kalau hadis tu betul, boleh beramal. Okay. Tapi kalau hadis tu yang masyhur, aziz, gharib tu, kalau dia dhaif. Dhaif ni maksudnya dia tak sampai tahap sahih dengan hasan. Dia tahap yang paling rendah, dhaif. Masih boleh beramal. Tapi kita boleh beramal je lah. Kita tak boleh jadikan dia sebagai hujah dalam menetapkan hukum hakam. Boleh beramal je lah. Kelebihan macam beramal lepas asar ke. Untuk beramal boleh. Tapi nak jadikan hujah untuk orang lain buat, tak boleh. Okey, tu yang kedua. Kalau dia tu, nombor 3 ni kesimpulan. So kesimpulan dia boleh beramal dengan berhujah dengan hadis ahad. Tidak kufur bagi yang tidak mengamalkannya. Maksudnya siapa yang tak buat perbuatan yang dekat hadis ahad ni, dia tak jadi kufur. Dia tak jadi kufur. So simple dia, hukum dia. Kalau dia tu sahih atau hasan, boleh dijadikan hujah. Kalau dia dhaif, boleh untuk beramal dia. Ada syarat-syarat dia lah. Tu hukum beramal. So, ada apa-apa nak tanya pasal hadis ahad? Kita open persoalan sebelum kita nak tamatkan kelas. Ada tak?
Jelas? Okey, jelas ya, tak ada ya. Kerja rumah ke? Tak adalah kerja rumah. Ini kita study je kan. Tak ada kerja rumah Okey, so Ustaz nak tanya awak soalan okey. Kita nak tanya awak soalan. Soalan dia. Okey, kalau tengok dekat dalam kat sini kan. Hadis mutawatir lafzi. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Apa maksud hadis mutawatir lafzi? Siapa boleh beritahu? Tolong tekan high five. Muhammad Huzairi. Okey, apa Huzairi maksud dia? Hadis mutawatir ialah hadis yang sama dari segi lafaz dan makna. InsyaAllah. Tahniah. Okey, seterusnya. Siapa boleh bagi tahu Ustaz apa maksud hadis masyhur? Hadis masyhur. Nur Alia Bashira. Okey, Alia Bashira. Apa hadis masyhur? Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi di setiap tabakat. Alhamdulillah. Bagus. Okey, siapa boleh bagi tahu hadis aziz tu hadis yang macam mana? Saya boleh. Okey, Ashraf. Apa dia Ashraf? Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi setiap tabakat. Okey, Alhamdulillah. Bagus. Hadis gharib. Siapa boleh bagi tahu? Wardina. Okey, Wardina. Apa hadis gharib? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di setiap tabakat. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Apa hukum beramal dengan hadis mutawatir? Clue dia sabit. Siapa boleh sambung? Hukum beramal dengan hadis mutawatir. Okey, Aflin. Apa dia Aflin? Sabit secara qat'i. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Okey, apa lagi hukum beramal dengan hadis mutawatir? Dia merupakan satu ilmu apa? Mulanya huruf dot. Dururi. Dururi. Nama dia kata. Ilmu dururi. Sesiapa boleh bagi contoh tak? Ilmu dururi ni apa? Allah itu Tuhan sekalian alam. Ya, betul. Okey. Kemudian, satu lagi. Hukum beramal dengan hadis mutawatir. Dia boleh dijadikan apa? Apa tu? Yes. Hujah. Hujah dan boleh apa? Beramal. Beramal. Alright. Hadis ahad ni, apa maksud dia? Apa maksud hadis ahad? Siapa tahu angkat tangan? Apa maksud hadis ahad? Muhammad Uzairi lagi. Pantas ni. Haziq terlambat sikit. Okey, Uzairi. Memenuhi syarat hadis mutawatir. Dia tak memenuhi syarat hadis mutawatir. Okey. Hukum beramal dengan hadis ahad ni, kita boleh beramal kalau dia tu status dia apa? Okey, Ashraf lagi. Ashraf, okey. Sekiranya ia berstatus hasan atau sahih. Okey, bagus. Kalau dia tu dhaif, macam mana pula? Kalau dia dhaif. Sekejap. Nur Alia, okey Alia. Kalau dia dhaif? Dia boleh beramal tapi tak boleh jadikan hujah. Okey, bagus. Boleh beramal. Tapi tak jadi hujah. Kalau orang tak beramal dengan hadis ahad ni, boleh dia jadi kufur ke tidak? Tidak Ustaz. Tidak, ya betul. So itulah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dalam masa lebih kurang hampir 1 jam dapat kita habiskan satu tajuk penting iaitu hadis mutawatir dengan hadis ahad. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti ada kelas yang akan datang nanti kita akan kupaskan yang ni, yang atas ni lah. Iaitu hadis riwayah, hadis dirayah. Kita akan kupas yang ni pula. Apa hadis riwayah, hadis dirayah ni.
Okey, so itu saja. Nanti rakaman ni nanti Ustaz akan sharekan link dia untuk siapa-siapa yang nak buat review untuk study balik. Mudah-mudahan awak semua dapat segera dapat ke sekolah untuk kita bersama-sama meneruskan pembelajaran. Okey, itu saja. Kita akhiri dengan banyak tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, Terima kasih, Ustaz. sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, lebih jelas dalam Masya tajuk. Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah Ashraf. Ustaz, yang record ni saya keluar terus ke macam mana? Boleh. Keluar terus boleh. Nanti dia akan auto ada nanti. Oh, okey. Masih Terima kasih, Izzah Ustaz. record kan? Terima kasih, Ustaz. Okey. Oi, Sama. kau tak keluar ni? Okey dah.